Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Akib Intipati Masa. Pagi ni kita bersembang santai lah dalam program Sembang Akib. Dan saya pun tak tahu apa nak bercerita hari ni, tapi saya pasti ada cerita menarik di Akib Negara yang saya kira ramai orang masih lagi tertanya-tanya Akib Negara tu apa. Jadi bersama saya ada orang yang expert dalam bidang Alhamdulillah. penyelidikan di Akib Negara. Selamat datang Puan Siti Awiyah. Terima kasih. Beliau ketua seksyen rujukan dan akses di Akib Negara. Jadi kalau tuan-tuan dan puan di luar sana kalau nak dapat maklumat, carilah Puan Siti Awiyah ni. Dia memang, saya memang seluklah dari segi pengetahuan dia tentang apa juga bidang penyidikan di Akib Negara. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahulah. Dan saya tak tahu, saya bertemu dengan Puan Siti Awiyah ni pun bila bersemuka macam ni nak tanya pun susah sebab saya takut soalan tu salah kan. Jadi kalau salah nanti kan saya pula tersilap. Jadi saya harap nanti kita sama-sama lah bersembang apa juga yang boleh kita kongsikan kepada masyarakat luar tentang penyelidikan. Hari ini kita fokus tentang penyelidikan di Akib Negara. Kan? Banyak lagi aspek lain tapi ini yang paling penting yang kita sediakan perkhidmatan kepada rakyat di luar sana. Jadi seksyen rujukan dan akses ni apa yang dimaksudkan dengan seksyen rujukan dan akses. Saya pun kadang-kadang bila orang tanya saya nak jawab dalam spontan walaupun saya di Akib Negara juga. Kadang-kadang tercari-cari jugalah. Kan? Sebab banyak benda yang terkandung di bawah seksyen rujukan dan akses ni. Kalau Puan Siti Awiyah boleh bercerita tentang itu supaya rakyat di luar sana tahu apa yang kita boleh sediakan. Okey, terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya seksyen rujukan dan akses ni ataupun lebih dikenal dengan SRE ini adalah satu seksyen yang bertanggungjawab untuk menguruskan penyelidikan bahan akib di Akib Negara Malaysia. Di mana di seksyen ni kita ada kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada penyelidik. Sama ada kemudahan di segi infrastruktur dan peralatan ICT dan juga perkhidmatan yang kita berikan kepada penyelidik lah. Terutamanya seperti penyalinan bahan, penembahan bahan, perizapan dan juga kita juga menyediakan konsultansi penyidikan bagi penyidik-penyidik yang baru. Sebenarnya seksyen rujukan dan akses ni adalah salah satu seksyen yang orang kata penting di Akib Negara Malaysia sebab seksyen ni yang akan berurusan dengan masyarakat lah. Jadi bahan yang kita telah bolehi, bahan akib, rekod-rekod yang bernilai kekal, kita offer semula, kita benarkan kepada penyelidik untuk rujukan dan akses. Begitulah ringkasnya Tuan Haji. Tentang bahan yang dibuka kepada penyelidik ni kan, semua bahan boleh orang akses ke ataupun penyelidik tu boleh akses ke? Sebenarnya semua bahan. Bahan yang bertaraf terbuka kita akan benarkan penyelidik untuk rujukan dan akses kecuali kalau bahan tersebut dalam keadaan uzur ataupun kita sedang buat pembaikan ataupun pendigitalan, kita tutup sementara bahan tersebut pada penyelidik. Kalau macam saya lah, kalau saya datang sebagai penyidik baru lah, saya tak tahu apa tentang akib ni, tapi orang kata dekat Akib Negara tu banyak bahan-bahan yang berkualiti, bahan-bahan sumber utama kan. Kalau saya nak tengok tentang contoh kata rekod-rekod berkaitan 13 Mei, ini yang orang selalu cari-cari ni. Boleh ke kalau rekod-rekod yang macam tu? Okey, sebenarnya rekod-rekod yang 13 Mei ni dia sebenarnya masih lagi dalam tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri sebab Jabatan Perdana Menteri itu adalah pengwujud kepada rekod-rekod tersebut. Jadi kita tertaluk kepada pengwujud rekod lah. Kalau katakan pengwujud rekod tu bersedia untuk membuka rekod-rekod tersebut kepada publik, kita akan akur dengan arahan tersebut. Tapi buat masa sekarang ni, Jabatan Perdana Menteri belum lagi memberikan apa-apa kata putus kepada rekod tersebut. Jadi kita terpaksa embargokan rekod-rekod tu buat sementara. Maknanya
rekod-rekod yang terkandung dengan maklumat-maklumat yang mungkin sensitif Ya, pada masyarakat. Kalau dibuka masih lagi Betul. ada kawan. Okey, kalau lah saya contohkan, saya ni tadi saya kata kalau saya ni penyelidik baru sampai, Okey. saya tak tahu apa nak daftar penyelidik ataupun macam mana cara nak menggunakan bahan akib tu, boleh Boleh. ceritakan Dia sebenarnya macam mudah mana je, cara kita nak daftar tu kan. Ya. Sebenarnya untuk penyelidik yang untuk melihat ataupun merujuk bahan-bahan akib di Akib Negara Malaysia, sama ada di Ibu Pejabat ataupun di Akib Negeri, dia cuma ada 2 syarat je, Tuan Haji. Yang pertamanya ialah dia kena daftar sebagai penyelidik berdaftar akib, dan yang keduanya dia kena patuh pada peraturan dan mana-mana peraturan Dewan Penyelidikan Akib Negara Malaysia. Jadi untuk mendaftar ni cuma melayari sistem online finding aid ataupun sistem OFA, di mana di situ penyelidik boleh berdaftar sebagai penyelidik berdaftar. Bila dia dah daftar, kita akan berikan satu nombor penyelidik kepada penyelidik tersebut. So, nombor penyelidik ni penting lah. Ya. Nombor penyelidik ni adakah boleh menggantikan nombor IC ke atau dia sebenarnya tidak boleh menggantikan, tetapi bila penyelidik tersebut bila dah berdaftar, dia akan pinjaman bahannya akan dikenal pasti melalui nombor penyelidik. Jadi kalau katakan dia dah pernah datang tahun 2010, dia nak melihat semula rekod-rekod yang pernah dia akses dulu, dia boleh gunakan nombor penyelidik. So mungkin dia menggunakan nombor penyelidik tu bertanggungjawab apa yang dia pinjam dan dia gunakan bahan untuk tujuan rujukan dia. Ya. Okey. OFA tu sendiri kan, kalau orang luar dengar, saya kata kalau rakyat Malaysia dengar OFA tu tak tahu apa kot. Ya, saya. Apa dia OFA tu? OFA ni sebenarnya adalah pendek, dan apa yang terkandung dalam? Dia sebenarnya adalah satu sistem ataupun satu bentuk objek ke ataupun apa itu OFA? Dia sebenarnya adalah satu sistem yang dibangunkan pada tahun 2016, di mana satu kemudahan kepada penyelidik yang untuk melihat bahan-bahan akib secara dalam talian. So OFA ni boleh diakses di mana-mana, syaratnya ada liputan internet dan juga ada peralatan yang sesuai lah untuk tu. Jadi OFA ni sama ada dalam ataupun luar negara dia boleh akses bahan-bahan akib di OFA. Jadi saya pun ada dengar jugalah rakan-rakan saya kan, dia nak datang, dia cuba jugalah, saya pun ada dengar tentang OFA ni. Kadang-kadang dia mengadu lah, dia kata dia tak boleh akses daripada luar. Itu dia kadang-kadang dia bertanyakan rakan-rakan macam mana. Apa sebab tu? Biasanya apa sebab kalau seseorang tu tak boleh akses daripada luar? Dia yang pentingnya pertama internet lah. Kadang-kadang OFA ni ada masanya dia macam apa ni orang kata, ada certain masa tu dia down. So penyelidik tu kena maklumkan kepada akib negara lah. Kalau katakan dia tidak mampu untuk melihat OFA ataupun mungkin dia punya ID tu ada masalah. Tu yang ni. Kalau macam peranti dia tu pun ada beri kesan tak kalau tak boleh akses tu? Rasanya buat masa sekarang ni tak kot. Tak. Mungkin dia guna versi, mungkin gadget yang versi dia punya kapasiti memori yang rendah ke apa, ada boleh memberi kesan juga dia tak mungkin kalau katakan dia nak selain daripada talian tadi, dia nak view image tu mungkin ada masalah di situlah, sebab mungkin image kita mungkin bila nak akses melalui peranti yang teknologi ni, mungkin image kita besar, jadi kemampuan peranti tu pun juga memainkan peranan. Image tu dia guna kalau dia guna apa dia orang panggil tu, itu JPEG TIFF tu, apa dia punya format. Kalau dalam OFA kita hanya letakkan image digital bahan akib yang dalam bentuk JPEG, maksudnya dia punya tu mudahlah untuk diakses, dia tak berat sangat. Ya, saya tak ada isu tentang talian tu. Okey, balik juga pada OFA ni kan, saya memang tertariklah sebab ini salah satu sistem yang disediakan oleh Akib Negara untuk memudahkan orang ramai atau banyak penyidik untuk mengakses bahan yang terdapat di Akib Negara untuk tujuan kajian mereka lah. Dan apa bahan yang ada dalam tu yang dimasukkan dalam OFA tu? Okey, dia sebenarnya OFA ni semua bahan tu dimasuk? Tidak. Dia sebenarnya OFA ni bergantung kepada proses pendigitalan bahan akib di Akib Negara Malaysia lah. Buat masa sekarang ni kita dah ada lebih kurang 2 juta bahan image yang telah berjaya muat naik ke sistem OFA. Dia dari pelbagai bentuk, ada yang daripada OFA tu 1,800
100.8 juta dalam bentuk dokumen, lebih kurang dalam 110,000 dalam bentuk image bahan inilah gambar, foto, dan selebihnya tu dalam bentuk audio dan juga artifak. Audio tu dia kira Ya, minit naik. ya. Maksudnya dia dalam bentuk minit lah. Saat berapa yang ni. Tapi untuk OFA ni dia ada kekangan ni sebab tu sekarang ni Akib Negara tengah untuk upgradekan sendiri OFA tu sendiri. So mungkin ada lagi feature-features yang lebih yang lebih menarik untuk generasi yang akan datang lah. Setakat ni berapa ramai yang orang luar yang telah akses untuk bahan? Dia sebenarnya kalau kita tengok dalam setiap bulan memang akses melalui OFA tu meningkat. Kita ada KPI yang dalam bentuk hit bahan akib yang diakses melalui OFA. Dan untuk buat masa sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 30,000 penyelidik yang aktif. Yang kita boleh count buat laporan dalam melalui sistem OFA lah. Okey, kalau penyelidik baru tadi kan saya bertanya tadi, penyelidik baru ni banyak persoalan sebenarnya sebab dia tak main, dia tak tahu kan, dia first time datang, kadang-kadang susah apa dia nak tahu banyak benda lah kalau dia nak jadi penyelidik baru. Apa yang persiapan yang kena buat sebelum dia datang ke Akib Negara tu? Yang tadilah pertama dia kena, kalau katakan bahan tersebut dia tidak boleh akses melalui sistem OFA, dia kena hadir secara fizikal. Jadi bila hadir secara fizikal, dia kena pastikan bahawa dia telah pun menjadi penyelidik berdaftar Akib Negara lah. Kalau katakan yang dia datang saja and then tidak lagi berdaftar, so kita akan, kaki tangan Akib Negara akan minta dia daftar dulu. Maknanya daftar tu boleh daftar secara online lah kan? Ya, sama kalau ada ada masalah tentang pendaftaran secara online tu dia kena datang lah. Mungkin ada sebab-sebab teknikal yang dia orang tak boleh tu lah. So maknanya tak ada benda yang menyusahkan lah. Dia tak ada benda Tuan Haji sebab kalau katakan macam dia nak pergi pejabat tanah kena bawa itu ini kan. Sebab kalau katakan dia ada peranti tapi peranti ni waktu tu mungkin dia tak boleh nak akses OFA, so kita ada sediakan satu PC khas untuk pendaftaran baru. OFA ni boleh akses daripada dalam negara ke ataupun luar negara? Dua-dua. Dalam dan luar negara. Mana duduk pun boleh. Ya, selagi ada internet, selagi ada tu. Ya. Oh, okey. Ni satu benda yang menarik lah saya kira. Kalau katakan dia duduk di pulau pun, kalau at least ada internet tu dia boleh akses. Pulau terbakar. Internet dah habis kot. Tabur je lah. Tapi maknanya OFA ni satu sistem yang disediakan untuk memudahkan orang ramai mengakses bahan di Akib Negara kan. Jadi dan untuk satu lagi fakta yang menarik Tuan Haji, sebenarnya OFA ni waktu COVID-19 dulu melanda negara kita, OFA ni hitnya paling ni lah. Yang paling meningkat secara mendadak ni sebab stay at home lah. Yes, yang terkenal kan. Dewan Penyidikan kita tutup kan, tapi jadi penyidikan masih boleh berjalan. Sistem tu ada kan. Betul. Okey, saya nak tanya jugalah. Kadang setengah-setengah orang tu dia cakap, saya ni layak ke nak pergi ke Akib ni? Ada orang yang beranggapan macam tu. Dia kata, siapa yang boleh pergi ke Akib Negara kan? Pelajar saja ke? Penuntut universiti aja ke? Apa positi dia sebenarnya Tuan Haji, siapa saja boleh daftar sebagai penyidik berdaftar. Tetapi kita ada satu sekatan kepada yang hanya berumur 18 tahun ke atas boleh melihat bahan akib. Sebab kita fikir itu adalah kematangan untuk menggunakan ataupun memegang ataupun mengakses bahan-bahan akib. Mana-mana yang penyelidik berdaftar yang bawah daripada 18 tahun, kita benarkan juga masuk, tetapi dia hanya boleh merujuk di bahan-bahan di perpustakaan akib. Dan pun bahan yang telah disediakan salinan. Yes, betul. Tugas di Akib Negara. Tapi saya kira ini bagus lah sebab bahan Akib Negara ni dia, kita kata kalau dalam bahasa ini the one and only. Mana kalau hancur tu hancur lah kan. Yang fizikal tu, jadi kita kena pelihara lah. Sebab kalau terlalu ramai macam-macam, kalau yang bawah 18 tu biasa handling dia lebih teliti lah. Tak ada feeling untuk handling dia kan. Dia sama juga sekarang ni Tuan Haji, 18 dah boleh mengundi lah. Maksudnya dia dah matang untuk memilih kan. Dan tetapi ini isu 18 mengundi ni pun satu isu jugalah kita. Tetapi Tuan Haji, untuk kalau katakan dalam sistem OFA, dia tak kira umur 1 bulan ke, kalau dikatakan dia lahir sebulan tu kemudian dia boleh nak akses bahan akib boleh. Dalam OFA dia tak ada kekangan umur. Itu Mariam tu.
yang boleh cakap tu lain. Okey, tak apa. Tapi maknanya akses untuk bahan akib ni 18 tahun ke Ya, atas lah, sebab itu secara fizikal. demi untuk menjaga fizikal lah. Tapi kalau dalam talian tu Bebas. tadi macam kata tadi lah, when you born you can Ya, access yes. lah. Kalau dah pandai bercakap masa tu kan boleh menaik. Tapi itu satu benda yang agak mustahil lah. Tapi bawah 18 jangan risau, kita akan entertain juga, Ya, betul. layan juga, tapi dalam bentuk yang Dalam berbeza. bentuk yang berbeza. Maknanya boleh akses bahan perpustakaan, dan juga kalau bahan akib tu telah disiap sediakan penyalinannya. Ya, Sebab betul. biasanya saya dulu teringat masa sekolah-sekolah yang buat projek apa tu sejarah Kajian, tempatan ya, kan. So ramai datang tu. Jadi kalau nak kira tak ada sekatan untuk Betul. orang awam ni untuk datang ke Akib Negara lah. Tapi untuk memegang bahan asal tu umur mesti 18 tahun. Ya, betul. Dia lebih kita kira boleh memikir secara profesional Secara lah, sebab profesional. bahan tu bahan Ya. yang lama lepas tu penting, satu saja dia. Macam saya kata tadi, the one and only, hanya tu je satu yang ada. Kita Kalau ada. rosak-rosak lah. Okey, betul. Jadi kenapa saya adalah orang sembang-sembang, kenapa Akib Negara ni dijadikan tempat untuk penyelidik melakukan kajian dan research? Dia kata banyak lagi dekat library, dekat museum, dekat mana lagi lah. Dia kata banyak sebab, tapi Akib ni jadi tumpuan kepada terutamanya orang-orang akademik lah. Yalah, betul. Nak buat kajian PhD, master PhD ataupun bidang lanjutan kajian untuk bidang-bidang tu. Jadi Puan Siti sebagai orang pengalaman situ, biasanya apa yang ada orang cari? Dia sebenarnya kita kena kembali kepada yang asasnya lah, sebab Akib Negara ni adalah penyimpan pemelihara pengumpul bahan khazanah warisan. So that mean rekod-rekod tu ada yang datang daripada jabatan kerajaan. Jadi rekod-rekod tu memang rekod-rekod yang asal, dia authentic, accountability ni tak boleh nak dipertikaikan lagi. So kalau katakan penyelidik tersebut untuk mencari bahan-bahan yang fakta yang belum dijanang menjadi statistik apa tu macam ni, belum dirujuk, so Akib Negara lah tempatnya. Hasil kajian tu memang berkualiti lah, sebab Betul. menggunakan bahan premier. Tapi dia orang kata dekat museum pun boleh dapat maklumat. Itu dalam dekat bentuk library pun dapat itu dalam bentuk yang berbeza. Tapi tak sama ke Akib Negara, library, museum ni? Sebab ada yang fakta sejarah tu dia berasalkan daripada artifak. Contohnya macam Kedah Tua tu, kita jumpa artifak dulu, Lembah Bujang tu dulu, baru kita cari rekodnya. Tetapi ada yang sejarah tu kita cari rekodnya dulu, dan kita kuatkan lagi dengan artifak. Museum maksudnya rekodnya adalah dalam bentuk artifak. Kita dalam bentuk rekod, dokumen. So that mean dua-duanya penting. Kalau katakan dia nak buat kajian mengenai Kedah Tua, dia datang dulu cari rekod di Akib Negara, tetapi artifaknya mungkin maknanya dia pergi museum. Akib Negara ni menyimpan Ya, bentuk rekod. dokumen lah. Ya, Dokumen, museum dia menyimpan bahan-bahan bentuk artifak. Ya. Library, perpustakaan negara ada juga Library maklumat. dia adalah hasil daripada yang diterbitkan. Maksudnya yang telah diterbitkan oleh penyelidik lah. Maknanya kita sifatkan dia tu sebagai secondary Ya, sources secondary lah. maksudnya. Mana boleh buat sumber Betul. rujukan, tapi dia punya berbanding dengan dokumen NASA ni, dia punya fakta yang ada tu berbeza lah. Sebab tu yang tu orang dah ramai baca. Sebab tu lagi kena fikir. Dulu contohnya macam darurat. Kalau katakan darurat tu dah lama pada tahun 1948 lagi dah ada kan. Tetapi kenapa waktu sekarang ni 2023 masih lagi ada kajian mengenai darurat? Sebab kajian tu dia maksudnya fakta-fakta tu baru mungkin dijumpai kemudian. Jadi dia hidup. Kalau katakan dia merujuk kepada bahan library saja, dia akan dapat kajian yang dah dilakukan oleh orang lain, penyidik lain. Tetapi kalau dia datang ke Akib, mungkin dia akan buka satu lagi, mungkin ada maklumat fakta yang baru. Perspektif lain lah, betul. kan? Jumpa maklumat baru. Betul. Biasanya dalam bidang penyidikan ni dia tak statistik. statik lah. Dia fleksibel kan. Betul. Ada temuan baru, dia orang akan ketengahkan penemuan baru, dan orang memang menarik lah kan untuk mengetahui. Tapi satu lagi Puan Siti, bahan Akib ni kalau ada inkes lah, kalau berlaku kes tuntutan di mahkamah ataupun, boleh jadi bukti ke? Ataupun mahkamah tak terima benda tu? Dia boleh jadi bukti sebab bahan Ada Akib tu pernah sebab dia berlaku kes?
Sebab dia datang daripada rekod asal daripada jabatan tu, jadi dia akan fakta dia tu tidak boleh dipertikaikan di mahkamah, jadi dia boleh bukti. Memang banyak sepanjang 66 tahun Hakim Negara Malaysia ni ada yang kes-kes mahkamah dia gunakan bahan-bahan hakim, rekod-rekod yang didapat salinan daripada Hakim Negara, kemudian dia akan menang. Betul. So kita minta lah orang ramai kalau di luar sana tu kalau nak datang mencari maklumat untuk menyokong apa-apa bukan itulah mana apa-apa yang memerlukan sokongan untuk tuntutan apa-apa boleh lah datang ke Hakim Negara untuk dapatkan. Dia mahkamah saya rasa setakat ni boleh terima lah boleh kalau terima. bahan dia Hakim. Okey. Tapi satu lagi ada juga yang bertanya kalau datang ke Hakim ni pukul berapa Dewan buka dan tutup? Lepas tu hari Minggu ke dia buka ke? Okey, Dewan Hakim Negara Malaysia sama ada di pejabat ataupun di Hakim Negeri, kita buka pada pukul 9 sampai 4.30 petang. Tu hari kalau negeri-negeri mana yang bercuti pada hari Jumaat, so dia akan tutup pada Jumaat lah. Tapi untuk ibu pejabat kita Isnin hingga Jumaat. Kemudian ada satu Sabtu kita akan pilih mana-mana Sabtu kita akan buka untuk ni lah. Tapi kita kena buat kajian dulu mengenai pembukaan. Ni hari yang buka hari Sabtu ni ramai orang tak tahu ni. Ya. Macam mana Akib ada awal ke? Okey, untuk pembukaan hari Sabtu tahun 2024 kita akan buat kajian dapatkan feedback daripada pelajar-pelajar penuntut-penuntut IPTA. Jadi kita akan buka pada hari Sabtu yang mereka tidak bercuti lah. And then kita ambil peluang kita ambil ni kita buat siaran media, bukan siaran media, maksudnya promosi, publicity untuk buka tu lebih awal lagi. Media sosial rasmi Hakim Negara ada diwawarkan. Dan kita juga akan menulis surat secara rasmi kepada IPTA dan IPTS untuk menggalakkan mereka datang pada hari Sabtu. Okey, macam saya lagi minat dengan OFA ni sebab OFA ni satu sistem yang disediakan untuk memudahkan rakyat Malaysia menjalankan rujukan. Cuma setakat ni Hakim Negara dah berpuas hati dengan sistem yang ada ataupun ada rancangan nak membesarkan ataupun nak menaik taraf ataupun nak buat sistem baru yang lebih canggih kata orang kan dengan nak masukkan semua informasi media yang kadang-kadang dia punya memory dia tu besar kan nak masuk video ataupun tu kan. Jadi ada tu. Sebenarnya sekarang ni kita punya Hakim Negara Malaysia tengah ubah suai OFA. So sekarang ni dipanggil OFA 2.0. So dia akan ada lebih dengan dia punya antara muka yang lebih menarik dengan warna-warna yang menarik, ciri-ciri yang lebih. And then mungkin nanti kita akan ada di segi bukan setakat rujukan dan akses bahan secara maya, tetapi juga ada penyalinan. Maksudnya kalau katakan penyelidik nak muat naik bahan-bahan yang dia minat, so dia akan buat secara dalam talian saja. Begitu juga dengan pembayaran lah. So ini adalah kita anggap OFA yang akan memenuhi kehendak-kehendak generasi muda yang sekarang ni. Generasi muda ni dia sekarang ni dia nak sebab dia lebih dia lebih IT yang ni kan. Dia malas nak bergerak kan ni. Ni satu sifat anak muda yang tak patut digalakkan ni, malas. Jadi ini itu je lah, malas dalam konteksnya mana tak nak panjang-panjang kan. Senang, maknanya information di ujung jari. Dia bangun tidur pagi dia duduk dalam bilik dia boleh klik kan, tak nak siap-siap. Kita beza zaman kita dulu lah Puan Siti. Jadi saya jelah tadi kita harapan supaya sistem OFA ni ditambah baik untuk insya-Allah tahun depan menyediakan perkhidmatan kepada rakyat Malaysia kan, terutamanya penyidik yang mencari maklumat berkaitan dengan sejarah negara tu lebih memudahkan dia lah. Kita zaman sekarang ni mengambil peluang daripada kemajuan pesat ICT negara dengan penyediaan talian yang bertaraf besar, nak panggil broadband apa bahasa Melayu tak tahulah. Jadi itu semua adalah infrastruktur untuk memudahkan orang ramai mencari maklumat dan tidak mengambil masa yang lama lah. Cuma di Hakim Negara juga kalau
apa ni selain daripada OFA ni, saya rasa ada lagi sistem-sistem yang disediakan oleh Akib Negara untuk memudahkan orang ramai mengetahui tentang Bahan-bahan maklumat akib. yang ada di Akib Negara. Ada apa sistem yang lain yang selain daripada OFA? Okey, sebenarnya OFA ni adalah sistem yang dibangunkan pada tahun 2016. Tapi sebelum tu pada tahun 1998 kita dah ada satu sistem Kompas. Sistem Kompas ni adalah sistem yang utama di Akib Negara lah. Apa Kompas tu? Kompas tu computerized apa ni, saya pun dah tak ingat lah tu Haji. Silap saya tahu tu. Computerized archival service and system gitu. System and services. Yes. Jadi sebenarnya sistem Kompas tu sebenarnya hanya boleh diakses secara in-house, maksudnya kena hadir ke Dewan Penyidikan lah. Kompas ni di mana penyidik boleh buat permohonan view bahan, kalau katakan bahan tu dah ada image digital, dan juga boleh buat apa ni ni lah tempahan untuk bahan yang dia minat. Maksudnya sistem Kompas tu adalah satu pandu cari elektronik di mana kalau contohnya kita typekan Merdeka dalam bahan dalam Kompas tu, ya. Jadi dia akan keluar semua bahan mengenai Merdeka, sama ada dia rekod dia dalam bentuk AV, audio visual, dan juga apa ni lain-lain. Contohnya macam perjanjian mana apa saja yang ada dia akan keluarlah kalau ada 10,000 orang kan. Tapi untuk menjurus kepada kehendak kita tu, kita kena ada keyword lain lah kan. Merdeka zaman Tengku contohnya kan, semua sebab kita ada satu lagi kolom tu dia kena letak apa ni tahun liputi, tahun yang diliputi. Kalau dia kata nak tahun 1956 hingga 57, dia kena letak tahun tu lah. Nanti rekod-rekod yang berkaitan dalam tempoh tahun tu saja yang akan keluar. Okey, satu lagi kan, saya sebab sekarang ni kalau kita duduk kat rumah kan, kita ada Shopee, Lazada, duduk tak payah pergi. Dulu kita membayangkan kalau nak beli perabot ke nak beli kursi meja kena pergi kedai. Yalah, kena pilih. Tunggu lori hantar kat rumah. Sekarang tak payah. Duduk kat rumah kita cari je sofa apa kita nak. Contohlah ni contoh kan. Kita klik je, bayar online, barang tu sampai. Ni saya nak tanya Hofa ni. Boleh ke kita buat macam tu? Ataupun ada rancangan ni Puan Siti nak memperluaskan kemudahan itu? Ya, memang ada. Begitulah. Jadi nanti kalau katakan penyelidik tu nak bahan mengenai Merdeka, so dia akan type Merdeka, and then bahan-bahan tu akan keluar, dia pilih. Kalau katakan image-nya keluar and dia berminat untuk image yang rekod tersebut, so dia pilih je muat naik bahan tu, kemudian dia kena jelaskan pembayaran secara online. Mana bahan tu kita boleh hantar lah. Maksudnya dia muat naik image dia saja. Dia tak ada betul. Berurusan dengan Akib Negara. Maknanya dia boleh download sendiri dan buat naik je lah. Upload dia buat naik ni. So okey, itu satu rancangan yang bagus lah untuk Akib Negara, dan kita harap Akib Negara dapat melaksanakan masa terdekat ni tentang kemudahan membeli bahan akik secara dalam tayang. Okey. Saya rasa kita berbual ni dah panjang kan. Saya pun dah kering tekak ni. Tak ada ni penganjur tak siapkan kopi ni. Tak apa. Kita bergurau saja. Saya akhirlah untuk Puan Siti kan. Apa rancangan ataupun cita-cita ataupun harapan Puan Siti untuk seksyen rujukan dan akses ni, untuk kembangkan lagi, besarkan lagi ke, ataupun tambah dewan satu lagi ke? Ada apa yang nak dikongsikan untuk tujuan itulah? Dia sebenarnya harapan saya untuk Dewan Penyidikan di Ibu Pejabat, harapan saya ialah satu PC terminal klien tu pada satu penyelidik. Sebab kalau katakan kita nanti semua bahan akib telah didigitalkan, so mereka akan view melalui komputer. Jadi satu penyelidik akan dapat ambil masa yang lama. Menyebabkan orang okey, itu pun satu benda yang baiklah. Itu harapan Puan Siti lah. Tapi sekarang ni tak ada masalah tentang peralatan atau kemudahan yang disediakan. Masih ada, cumanya kita nak bagi selesa lagi kepada penyidik kan. Maknanya tak adalah beratur. Kita kalau boleh sekarang ni sistem kaunter macam kaunter di pejabat-pejabat lain, kita tak nak beratur panjang dah. Kita nak sampai aja dia duduk sini. Dah ni dah ada orang, dia pergi duduk sini. Maknanya diperbanyakkan terminal untuk penyelidik. Yang itu baguslah. Itu ada rancangan, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasihlah kepada Puan Siti kerana berkesempatan pagi ni kan bersembang dengan kita tentang
kemudahan penyidikan yang disediakan di Arkiv Negara, dan kita banyak dapat maklumat tadi kan untuk pendengar di luar sana yang masih tertanya-tanya apa kemudahan, bagaimana cara nak datang Penyidikan, untuk menjadikan penyidikan. Dan saya menyerulah pendengar, para penyelidik, terutama orang akademik ni kan, perbanyakkan hasil-hasil kajian yang belum lagi dikeluarkan oleh mana-mana penyelidik kan, supaya kita memperkayakan ilmu dalam negara kita. Saya kira kerajaan pun nak menjadikan rakyat Malaysia ni rakyat yang berpengetahuan kan. Pengetahuan tu banyaklah dalam bidang sejarah. Jadi Arkiv Negara ni lebih fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan sejarah negara dan ketamadunan. Jadi saya ingat sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah kepada Puan Siti, dan jangan jemu-jemu lah akan datang boleh berkongsi. Kalau ada sesi lain ni saya panggil lagi nanti tu. Siap. Nanti saya akan panggil lagi, kita kongsi dalam sudut yang lain pula kan. Jadi hari ni saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan kita bye-bye dululah setakat ni, dan kita jumpa lagi di sesi akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.